Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Muka surat 60. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa bi'ulumihim wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala, pemimpin dengan syariat. Pimpinan dengan syariat. Manakala telah diketahui hikmah itu, hikmah kenapa Allah Ta'ala jadi lantik Rasul, maka Tuhan menjalankan undang-undang, iaitu hukum-hukum, dan memperlakukan amar, iaitu suruh, dan nahi, iaitu tegah, atas sekalian manusia itu dengan kaedah memimpin dan mengajar. Bukanlah dengan jalan dipaksa dan sebagainya daripada jalan dipaksa, selain daripada jalan dipaksa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan undang-undang ataupun dikenali sebagai hukum. Dikenali sebagai hukum Islam. Dalam Al-Misbahul Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani rahimahullahu ta'ala, hukum Islam itu undang-undang yang didatangkan daripada Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Ini merupakan amar dan nahi. Amar dan nahi ini adalah usul fiqh dipanggil iqtidaan, tuntutan. Sama ada tuntutan suruh atau tuntutan tegah. Dia panggil dalam usul fiqh al-hukmu huwa huwa خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. Itu ta'rif hukum dalam Lubbul Usul. Ini khitab Allah, kalam Allah yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf yang menunjukkan tuntutan ataupun pilihan ataupun lebih umum secara wada', iaitu sebab, syarat, mani', sah dan batal. Itu semua hukum daripada Allah Ta'ala. Atas jalan memimpin, iaitu Allah Ta'ala meletakkan Rasul sebagai memimpin, sebagai pemimpinnya. Sebab itu kalau tidak ada Rasul, tidak ada hukum syarak. Kalau ada juga hukum syarak, seolah-olah dia itu, mukallaf itu dipaksa juga untuk tahu. Sedangkan tidak ada yang memimpin. Walaupun akal itu boleh memimpin manusia, tapi tak semua benda akal itu boleh memimpin manusia. Ada benda akal itu terbatas dan manusia tak dapat fikirkan. Tu. Keterangan yang menunjukkan demikian itu, yang menunjukkan mesti dipimpin dengan syariat sebagaimana di bawah ini. Yang pertama, ditilik pada tabiat kejadian manusia sebelum bangkit Rasul, iaitu tabiat dia bertuhankan hawa nafsu, sifat yang mendatangkan huru hara sebagaimana yang telah berlaku pada masa jahiliyah.
Sebab itu perlu kepada pimpinan syariat daripada para nabi dan para rasul. Tu sebab apa? Sebab tabiat kejadian manusia sebelum bangkit rasul ni duduk dalam keadaan jahiliah, menyembah Allah Subhanahu, menyembah selain daripada Allah Subhanahu taala, mengaku selain daripada Allah sebagai Tuhan, yang mana tidak ada sifat ketuhanan pada orang ataupun benda yang disembah tersebut. Tidak ada sifat muftaqirun ilaihi kullu ma siwah, dan tidak ada sifat istighna'u an kulli ma siwah. Dua syarat tu tak ada, atau salah satu daripada syaratnya tak ada, mereka sudah dipanggil Tuhan, sudah memanggil Tuhan. Itu salah. Maka kena pimpinan Rasul beritahu ini adalah Tuhan, dan Tuhan ini yang kamu tahu ini ialah namanya Allah. Tu. Kalau Allah Ta'ala, kalau Rasul tidak ada, dia tidak akan bagi tahu nama Allah Ta'ala. Hanya sekadar tahu ada Tuhan je lah. Maka mari Rasul daripada zaman Nabi Adam sehingga Nabi SAW, maka tahulah kita bahawasanya Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita akui dengan sebenar-benar tu ialah namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ila akhirih. Yang kedua, keadaan manusia di dalam huru-hara itu sangat berhajat kepada pimpinan dan pengajaran. Okey, macam orang yang tengah ada masalah, dia kena bimbingan, dia kena pergi kaunseling. Tu dari sudut masalah duniawi. Ini masalah ukhrawi, masalah hukum hakam. Maka perlu lagi, terlebih-lebih lagi perlu berhajat kepada Rasul dan Nabi untuk memimpin di bawah payung syariat wahyu Allah Ta'ala. Yang ketiga, Rasul itu dijadikan daripada jenis anak Adam, sifat yang cukup sempurna kejadiannya, kejadian anak Adam. Yang paling sempurna khalqan wa khuluqa, zahir dan batin. Yang keempat, ditilik pada diri manusia yang menerima perintah daripada Tuhan itu. Ada mempunyai akal-akal, panca indera yang boleh terima segala ajaran. Sebaliknya, kalau tidak ada akal, walaupun dah datang hukum, dia tidak boleh menerima perkara tersebut. Dia bukan mukallaf. Ada akal, panca indera, pendengaran atau penglihatan, ataupun pendengaran dan penglihatan sekaligus tidak ada, maka dia tidak lagi wajib. Kalau pendengaran saja, penglihatan saja ada, itu masih lagi mukallaf, masih lagi wajib. Masih lagi ada sumber ilmu yang boleh dia dapat, sama ada di pendengaran sahaja ataupun penglihatan sahaja. Yang kelima, ditilik pada syariat yang diajarkan itu. Tidak turun sekaligus, bahkan turun sedikit demi sedikit mengikut keadaan manusia dan masa. Tu dah siap dah sejak azali lagi apa yang akan turun hukum, apa yang akan Allah Ta'ala khitabkan, apa yang akan Allah Ta'ala turunkan hukum dan sebagainya. Tapi satu persatu berdasarkan wakil realiti manusia pada waktu tersebut, supaya tidak jadi serabut atau tak terkejut. Apa semua tiba-tiba haram ni. Pengharaman arak pun berperingkat-peringkat. Tu. Okey. Ada benda-benda yang haram, yang asalnya boleh, tiba-tiba tak boleh. Berperingkat-peringkat supaya mereka dapat menerima Islam dengan hati yang terbuka. Bukannya dengan rasa terkejut ataupun rasa terzalimi. Sebab mereka dah buat dah selama ni. Nak buang tu payah. Tu. Yang keenam, tu. Dipandang tentang beramal pula. Iaitu beramal tu syariat yang diajarkan Nabi kepada manusia itu sesuai dengan keadaan manusia dan sebarang masa. Amalan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat melalui Rasul, mestilah amalan tersebut mampu buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak bertaklif, memberatkan seseorang melainkan dengan apa yang dia boleh buat. Sebab tu dalam fiqh, kalau tidak boleh buat, maka diuzurkan. Ataupun dirukhsahkan. Kalau tidak diuzurkan serta-merta pun dirukhsahkan. Ada benda berat sikit, dirukhsahkan. Ada benda tak boleh buat, tak payah buat. Contoh nazar, dia bernazar-nazar, tak boleh nak buat lagi. Tak apa, tangguhlah, nanti dah boleh buat. Puasa sakit, tak payah puasa. Nanti ganti balik. Musafir, Allah, musafir tu bukan berat pula ni, tapi kalau nak tangguh puasa, tak apalah. Tapi khilaful aula. Kalau tak rasa penat musafir, tiba-tiba kita buka puasa juga, khilaful aula. Okay.
Kalau tak boleh nak semayang berdiri, duduklah. Tak boleh duduk, nerak. Asal boleh buat hak mana mampu. Itu tak wajib. Okey, tak boleh nak kena badan air, tayamum. Mandi wajib dah kena, dah mandi apa? Dah mimpi semalam. Mimpi berjimak dengan orang, keluar air mani, tak boleh mandi sebab apa? Dia sakit. Bertayamum dululah. Tu. Pakai semayang tayamum tu, senang. Tu. Okey. Tu kemudahan dia. Rukhsah. Dia ada dua. Rukhsah dengan azimah. Bukan azimah. Dengan dha bukan zai. Azimah. Dengan rukhsah. Azimah hak biasalah. Hak berat hak biasa ni. Rukhsah keringanan. Ma'zur tak payah buat tu. Tu ma'zur tak payah buat. Yang ketujuh, ditilik masa dikuasakan manusia menjalankan hukum syarak itu ialah apakala ia orang tu, manusia tu telah baligh lagi berakal. Tu mukallaf lah. Habis. Kerja-kerja Rasul adalah pekerjaan Rasul-Rasul itu banyak. Tafri' maka sebahagian daripada kerja-kerja Rasul itu, iaitu kerja-kerja Rasul. Pertama, menyatakan kepada manusia segala ahwal akhirat. Bayan daripada perkara-perkara yang tak dapat tiada bagi mereka, yakni mesti bagi mereka mengetahui perkara-perkara ahwal akhirat itu. Serta percaya dengan kenyataan yang diibaratkan, yang diberitahukan, yang disusun kalam oleh Rasul-Rasul itu dengan sekadar yang terkuasa dan terupaya oleh akal manusia juga. Segala ahwal akhirat sam'iyat. Sebab tu percaturan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membahagikan akidah, dia bahas uluhiyat dulu. Sebab kalau bahas hak lain, hak uluhiyat tak percaya, hak lain lagi tak percaya. Sebab Nabi datang daripada Allah. Maka kena bahas Allah dulu. Lepas tu barulah nubuat, kemudian sam'iyat. Kenapa sam'iyat dulu? Kenapa sam'iyat kemudian last sekali? Sebab sam'iyat datang daripada Nabi. Bila kita dah percaya Allah, maka kita percaya apa yang diutuskan oleh Allah. Maka Nabi kita percayalah. Bila kita percaya Nabi, maka kita percaya apa yang dibawa oleh Nabi, iaitu perkara-perkara ahwal akhirat. Sam'iyat. Dia benda yang bukan akliyat, bahkan sam'iyat sahaja. Benda yang bangsa sam'i, dalil naqli. Tak ada dalil aqli. Okay. Yang kedua, menunjukkan akal manusia pada mengenal Allah daripada mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil, yang harus, dengan menyatakan perhinggaan yang wajib dituntuti. Sekira-kira dengan pengetahuan itu, pengetahuan tentang wajib, mustahil, yang harus itu dapat memelihara kepercayaan kepada perkara yang didatangkan Allah Ta'ala. Ini berkait dengan sifat Allah. Ma'rifatullah ada dua, ma'rifatullah khasah, ma'rifatullah ammah. Tu. Okey, ma'rifatullah khasah, ma'rifatullah ammah. Dua-dua tu untuk orang Islam. Ada satu lagi ma'rifatullah ijmali, ma'rifatullah tafsili. Ma'rifatullah ijmali untuk orang kafir. Kalau nak masuk Islam tak perlu belajar sifat 20 lagi. Hanya tahu Allah itu Tuhan, Muhammad itu Nabi. Itu ma'rifatullah yang ijmali. Tu. Okey. Untuk orang kafir nak masuk Islam. Lepas tu dia pun masuk Islam. Bila dah masuk Islam, maka wajib atas dia ma'rifatullah at-tafsili dengan jalan mengaji. Ma'rifatullah tafsili bahagi dua, sama ada dengan jalan umum. Ma'rifatullah ammah dengan cara mengaji kitab akidah. Dan yang kedua, ma'rifatullah khasah dengan cara zawqiyah yang dikurniakan Allah Ta'ala. Melalui latihan ataupun mujahadah dia dengan berzikir melalui mursyid tersebut, mursyid yang dia bai'ah tu, yang dipimpin tu. Yang ketiga, mengingatkan dan mengajar manusia untuk memelihara kebesaran Tuhan dengan memperlakukan segala ibadat-ibadat yang difardukan. Itu untuk menjaga, mengingatkan dan mengajar manusia untuk memelihara. Itu petugas Rasul. Tu bab fardu ain, jangan tinggal. Bab hak mana wajib, hak mana susah, hak mana sunat kena beza. Hak wajib buat, hak sunat tak mau buat sudah. Tu. Arab Badui mari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata, "Dah kalau aku buat hak wajib saja, tinggal hak haram saja masuk syurga dak." Nabi kata masuk syurga lah. Asalkan tak buat hak haram, buat hak wajib saja. Makruh tak apa lagi.
Haram tak buat langsung. Wajib buat semua. Tapi sunat tak buat. Tak apa. Masuk syurga juga. Yang keempat, menunjuk dan mengajar manusia akan segala hal yang bergantung dengan kehidupan mereka itu manusia di dalam pekerjaan, yakni muamalat. Muamalat ada tiga. Muamalat dengan muamalat hakiki, dengan muamalat majazi. Muamalah dengan muamalah yang hakiki ialah muamalah dalam bab muamalat lah. Jual beli tu. Muamalah dengan muamalah majazi iaitu munakahat dan jinayat. Tu juga berkaitan dengan manusia tapi majaz. Menurut aturan-aturan yang ditentukan untuk keselamatan keselamatan orang awam secara keseluruhannya. Supaya tidak terjadinya zalim, tidak terjadinya bermasalah dalam bermuamalah, tidak terjadinya ketidakpuasan hati antara satu sama lain dan sebagainya. Tu kerja Rasul. Kemudian selepasnya warathatul anbiya, ulama pula lah yang terang mana hukum sah halal haram ni. Yang kelima, memutuskan perselisihan akal manusia yang diruntun oleh syahwat, yang dituntun oleh syahwat, yang dikawal oleh syahwat dan perasaan mementingkan maslahat diri, ananiyah. Yang demikian itu membawa kepada kebinasaan. Yang demikian akal yang dituntun syarak itu membawa kepada kebinasaan. Maka hal-hal yang tersebut, semuanya yang tersebut telah diselesaikan oleh Rasul-Rasul dengan dasar yang memeliharakan maslahat maslahatul umum. Sebab itulah kaedah usul fiqh ada masalihul mursalah. Dan masalihul mursalah. Okey. Kaedah istimah hukum itu dipakai oleh mazhab Maliki, masalihul mursalah. Imam Malik sendiri yang guna masalihul mursalah. Kita maslahah saja. Dia panggil nama maslahah saja. Dia masalihul mursalah. Adalah beza tu, kena uji usul fiqh lah. Kemudian rasul-rasul bersifat manusia. Sudah lepas dinyatakan Rasul itu manusia, maka haruslah mereka itu, Rasul-Rasul itu, bersifat atau berperangai dengan perangai manusia. Seperti makan. Berperangai dengan perangai manusia. Tu. Basyaruhu laisa ka basyarina. Basyaruhum laisa ka basyarina. Manusia mereka itu tak serupa macam manusia kita. Makan, memang dari sudut kelakuan makan sama, tapi makan kita tak sama dengan dia. Makan dia kerana ibadat, makan kita kerana nak kenyang. Makan kita banyak, makan dia sikit sekadar hajat untuk ibadat kepada Allah Ta'ala sahaja. Makanan dia hak tak ada syubhah, hak tak ada haram. Halal 100%, kita ada hak syubhah, ada yang haram. Tu masalah tu. Okay. Minum. Minum pun sama lah macam makan tadi. Sakit. Sakit tapi sakit. Sakit yang tidak membawa kepada umat dia menjauhi dia. Okay. Sakit itu penyakit tapi tak semua penyakit itu sakit. Sakit itu penyakit tapi tak semua penyakit itu sakit. Sakit itu rasa sakit lah. Bila rasa sakit, maka mestilah itu penyakit. Penyakit lah tu. Menyakitkan. Penyakit. Tapi setiap penyakit tak semesti sakit. Contoh kecil manis. Kecil manis, dia ada kecil manis tak kecil manis. Dia tak menjerit pun sakit. Duduk saja makan itu juga. Tapi dalam diri dia ada kecil manis. Darah tinggi. Kalau jantung, waktu sampai waktu dia sakit jantung. Tapi tak sampai waktu dia hanya ada penyakit jantung. Okey, jadi setiap yang sakit itu penyakit, tapi tak semua penyakit itu sakit. Okey. Habis. Pening. Pening. Sakit pening. Pening tu khas lagi lah pada sakit. Badal bagi sakit lah. Beranak, beristeri. Beranak. Rasul-rasul beranak, ada anak. Beristeri, ada isteri. Zaman Nabi 4 orang isteri lah. Tak boleh, lebih. Umat kita. Zaman Nabi Musa boleh berkahwin. Infinity. Nak
10,000 orang ke, nak 20,000 ke, ikutlah. Tu. Sebab apa? Sebab zaman Nabi Musa, Fir'aun dah banyak bunuh orang lelaki. Bila dah banyak bunuh orang lelaki, maka lelaki jadi sikit, perempuan jadi banyak. Bila perempuan jadi banyak, boleh kahwin banyak pun. Itu maslahah pada zaman Nabi Musa. Kalau Nabi Isa seorang satu ya, tak boleh lebih, 2 orang tak boleh, seorang je. Okey, Nabi Isa dan umat syariat Nabi Isa hanya boleh kahwin seorang saja. Tak boleh lebih. 2 orang pun tak boleh. Tu. Okey. Dan lain-lain sifat yang tiada mencederakan martabat mereka itu rasul-rasul. Segala benda yang lain tapi tak memartabat, tak mencacatkan muru'ah. Kalau makan sambil berdiri, itu mustahil kerana mencacatkan muru'ah. Apa-apa yang jatuh muru'ah di sisi uruh kita, itu mustahil bagi Allah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun rasul-rasul yang lain lah. Okey. Contoh, kalau makan kat kedai itu menjatuhkan muru'ah, maka Nabi-Nabi pun tidak akan makan di kedai jatuh muru'ah tu. Kalau di uruh mereka begitu. Kerana apa? Kerana masyarakat tengok mereka menjadikan contoh uswatun hasanah. Lagu mana uswatun hasanah? Buat benda-benda yang jatuh muru'ah. Begitu juga dengan ulama'. Ulama' dia kena jaga muru'ah dia. Dia tidak boleh menjatuhkan muru'ah dia sebab orang duk tengok dia. Masyarakat duk tengok dia. Masyarakat akan ikut dia. Apa yang dia ajar dia akan ikut. Macam mana dia nak ikut kalau ulama' tu sendiri menjatuhkan muru'ah dia? Tu. Dia tak percaya lah. Tidak siqah. Tu. Lagi, adapun perangai yang keji atau penyakit yang keji seperti sopak, kusta, gila. Tu. Dan penyakit yang geli. Apa tu penyakit yang geli? Allah alam, penyakit yang geli. Ni, penyakit yang meluatkan. Geli. Penyakit yang meluatkan. Kita geli tengok zohir dia. Oi, ni penyakit apa ni? Tengok pun macam ser dia. Tak mau aku dekat dengan macam AIDS ya. Tu. Macam AIDS tu kita nampak zahir. Oh, geli pula. Tu mustahil lah kat atas Rasul. Okey. Dia zahir di badan penyakit tu. Okey. Maka mustahil lah atas mereka itu Rasul. Iaitu apa dia yang mustahil tu? Penyakit-penyakit tadi. Faedahnya dhamirul hali wasya'an. Ataupun faedahnya mustahil mereka itu berpenyakit sedemikian. Yang pertamanya membesarkan dan menambahkan pahala dan kebajikan baginya, bagi Rasul itu, sehingga ia Rasul melebihi tinggi pangkat daripada pangkat malaikat. Tu. Sebab apa faedah yang boleh Nabi sakit tu? Sakit sajalah, bukan sakit tahap orang jauh tu tak, sakit saja. Apa dia? Untuk menambahkan pahala dan darjat. Itu pun dapat kita juga. Bila kita sakit dan sabar, maka dapatlah pahala sabar satu dan naiklah darjat kita satu. Tu dengan sabarlah. Kalau tak sabar, tak dapat kosong lah, sia-sia. Yang kedua, memudah dan menyenangkan manusia menerima syariat kerana keadaan Rasul. Suatu jenis sama-sama manusia itu menjadikan manusia segera cenderung pada mengambil kebajikan daripada Rasul tersebut. Kalau jin tak boleh lah. Kalau jin, hanya jin je lah boleh ambil manfaat. Kalau manusia, jin boleh tengok manusia tak boleh tengok jin. Jadi bila manusia jadi Rasul, maka jin pun boleh tumpang, manusia pun boleh tumpang. Dua thaqalain. Yang ketiga, menunjukkan kepada manusia bagaimana kesabaran yang patut dilakukan oleh manusia di dunia ini. Umpama kena sakit kepada Rasul-Rasul itu, ialah menzahirkan ketetapan dan kesabaran pada taatkan Allah Ta'ala, supaya diikut oleh manusia tatkala datang bala. Bala lebih besar daripada penyakit ni. Bala ni kena pada sebuah masyarakat terus. Ataupun bala itu boleh jadi timpa pada diri dia, yang suatu malapetaka. Tu. Dia ada dalam hadis. Bukan dalam hadis je. Dalam kitab Muhimmah pun ada 15 jenis perkara yang boleh menurunkan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak. Dalam kitab Muhimmah sebut 15. 14 ke 15 gitu. Tu. Okey. Antaranya apa dia? Antaranya minum arak secara terbuka, zina secara terbuka. Tu. Orang sombong pakat banyak dah. Itu mengundang kepada
bala Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Tu. Okey. Tu faedah kena sakit supaya Rasul boleh dapat menjadi uswah dalam bab sakit. Jadi ikutan dalam bab sakit. Macam mana kalau dia sakit dia buat apa? Maka kita pun boleh ikut dia. Apa yang dia buat? Tu. Habis. Kekuatan pada Rasul-Rasul. Allah Ta'ala menguatkan pesuruhnya, pesuruh Allah. Pada zahirnya dengan kekuatan yang terbangsa kepada manusia. Iaitu kekuatan tersebut berperangai seperti perangai manusia. Yang tiada menjatuhkan pangkat Rasul. Khuluqun azim lah. Akhlak yang baik. Dan pada batinnya Rasul dengan kekuatan yang terbangsa kepada malaikat zahir macam manusia. Tapi kekuatan kesabaran yang Allah Ta'ala beri bukan seperti manusia biasa. Tu. Sebab tu ada pangkat ulul azmi. Bukan bermakna selain daripada ulul azmi itu tak sabar. Tak. Sebab apa dia perbezaan tu? Sebab perbezaannya ulul azmi itu diberikan Allah Ta'ala ujian yang lebih banyak daripada rasul-rasul yang lain. Sehingga mendapat pangkat ulul azmi. Semua rasul bersabar belaka. Tapi kuantiti musibah yang ataupun ujian yang dikurniakan, yang diberikan Allah Ta'ala kepada rasul itu lain-lain. Ada yang banyak, ada yang sikit. Yang banyak itulah yang bakal digelari sebagai ulul azmi. Orang yang mempunyai keazaman yang tinggi, kekuatan yang tinggi, bangsa dalaman untuk menghadapi musibah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu bangsa malaikat. Kekuatan yang terbangsa kepada malaikat itu tidak sekali-kali memperbuat derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil maksum. Malaikat maksum, para anbiya wal mursalin juga maksum. Adapun wali min awliyaillah mahfuz, dengan makna kalau buat dosa segera bertaubat. Para anbiya dan mursalin tidak pernah buat dosa langsung. Kalau zahir nampak macam buat dosa, itu pasti ada takwilan ulama terhadap dia. Bukannya kata dia dosa. Tu. Okay. Habis. Demikian kekuatan yang Allah Ta'ala beri tu. Berhadap rasul-rasul itu kepada Tuhan dengan sifat malaikat. Dan berhadap ia rasul kepada manusia dengan sifat kemanusiaan. Apa sifat malaikat? Iaitu taat kepada Allah. Kalau berhadap manusia, dengan cara manusia. Iaitu dengan cara perilaku seperti manusia, makan minum seperti manusia yang dia ada zaman tu. Tidur juga, beristeri juga, beranak juga dan sebagainya. Sifat-sifat kemanusiaan. Tapi kalau dengan Allah Ta'ala, dia bukan seperti orang manusia biasa dah. Dia seperti malaikat, iaitu taat 100%, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Lagi, perbezaan rasul-rasul dengan manusia adalah rasul-rasul alaihi mussalatu wassalam itu dibezakan Allah Ta'ala daripada manusia dengan perbezaan yang menunjukkan atas sebenar-benarnya sebenar-benarnya perbezaan. Rasul-rasul itu pesuruh Allah Ta'ala. Rasul-rasul alaihi mussalatu wassalam itu khabar, dibezakan Allah Ta'ala daripada manusia dengan perbezaan yang menunjukkan atas sebenar-benarnya perbezaan. Mana? Rasul-rasul itu pesuruh Allah Ta'ala, iaitu pesuruh Allah itu dengan beberapa mukjizat. Diberikan mukjizat, manusia tidak diberikan mukjizat. Dia hanya diberikan karamah, hanya diberikan ma'unah, hanya diberikan istidraj, hanya diberikan macam-macam lah yang lain. Tapi mukjizat Rasul sahaja. Selain daripada mukjizat, dia panggil manusia biasa. Walaupun dia itu berlaku perkara yang luar biasa. Artinya, arti mukjizat perkara-perkara yang lemah akal manusia memikirkan kejadian perkara-perkara mukjizat itu. Lemah, tak boleh. Tu. Daripada perkara yang menyalahi adat khariqul adah. Dia melanggar sunnatullah yang hukum adat biasa. Allah Ta'ala takdirkan jadi lain. Maka jadi lain. Dia tidak ikut adat biasa sunnatullah, bahkan menjadi lain seperti mana yang dikehendaki Allah Ta'ala jadi lain tu.
Dijadikan Allah Ta'ala berlaku atas tangan Rasul-Rasulnya, Rasul-Rasulullah. Berlaku, yakni berlaku mukjizat itu atas tangan, iaitu atas diri Rasul-Rasulnya, Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Tangan min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Tangan min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. So, itlaq tangan, tapi naknya semualah ada di Rasul tu lah. Ini dalalah mutabaqah, bukan dalalah tadammuniyah. Sebab murad kepada tangan itu ialah diri manusia. Yang mana diri manusia yang kita maksudkan ialah hayawanun natiq, maka dia dalalah mutabaqah. Bukan kita nak diri tangan tu, diri orang tu. Bila diri orang tu mutabaqah lah. Bukannya sebahagian daripada makna diri orang. Tak. Kalau sebahagian daripada makna diri orang, itu dalalah tadammun. Tu kalau kita nak seluruh makna insan itu, yang makna mukjizat itu berlaku pada seluruh makna insan yang bernama Rasul itu, dalalah mutabaqah. Sebab Rasul itu hayawanun natiq juga. Seperti boleh menghidupkan orang yang telah mati. Itu mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada, iaitu menghidupkan ibu bapaknya sendiri atas satu riwayat, yang mana mak bapaknya itu mengucap syahadah dan kemudian mati balik. Menghilangkan sakit kudir. Sakit kudir. Kudir yang ada di kulit tu, yang kita boleh kopek tu, tu kudir. Mencelikkan orang yang buta. Mencelikkan orang yang buta. Nabi SAW ludah ya, celik selalu. Celik terus. Bahkan lebih terang daripada had dulu. Dan boleh mengeluarkan air di antara celah-celah anak jari, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang buat alkaline test. Tes alkali. Nak tengok kesucian air. Kalau hak paling biru sekali, hak tu ialah yang paling bagus air tu. Orang buat test air mineral dalam Malaysia. Kita pernah tengok lah. Dia buat test air mineral cactus lah, kemudian apa nama macam-macam lah, spritzer lah, ada 9-10 botol jenis. Hak paling bagus sekali air mineral yang diimport daripada luar negara. Dia tak tahu, dia botol kecil ni lah. Tu dia ada jual kedai, tapi orang banyak tak beli sebab mahal. RM1.5 tak silap. Air botol kecil ni, air mineral. Tu paling bagus sekali. Kemudian dibanding dengan air Zam-Zam lagi bagus. Air Zam-Zam lagi bagus daripada air mineral tadi. Lebih suci. Fardu takdir kata ada lagi air di celah-celah Nabi ni, ada lagi sekarang. Rasa itulah yang paling bersih lagi. Lebih bersih daripada air Zam-Zam. Sebab air yang paling afdal atas dunia ialah air yang di celah-celah jari Nabi SAW. Kemudian barulah air Zam-Zam. Tu fardu takdir tu. Kalau buat alkali test dekat air yang keluar di celah-celah jari tu, kalau ada zaman sekarang lagi ni, pasti dia itu lebih bersih daripada air Zam-Zam tadi. Sebab afdalul khalqi bil itlaq. Bila afdalul khalqi bil itlaq, apa-apa yang keluar daripada seafdal-afdal makhluk itu, semuanya tidak boleh dicapai oleh makhluk lain. Tu. Tongkat Nabi mengucap tasbih. Demikian juga batu dan kayu mengucap salam kepadanya, kepada Rasul. Itu biasa. Benda yang luar biasa. Okey. Dan sebagainya. Banyak lagi lah. Mukjizat tu. Kena baca kisah-kisah Nabi lah. Apa yang macam-macam mukjizat tu. Nabi Yusuf AS. Unta keluar daripada bukit. Unta lah. Unta ke lembu? Tak ingat. Keluar daripada bukit yang berbatu. Tak pasal-pasal. Semua kaum Nabi Yusuf terkejut. Lagu mana daripada batu tu boleh keluar binatang? Tu. Nabi Yusuf kata jangan sembelih. Mereka sembelih juga. Datang bala daripada Allah Ta'ala. Tu Nabi Yusuf AS, mukjizat dia. Macam-macam lah. Okay. Perbezaan mukjizat dengan sihir. Wallahu ta'ala a'lam. Sambung hari Ahad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.